Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir 'alaika yasir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Meja Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz. Kerana sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman dalam kuliah Isyak hari ini dengan kitab Fikir Barzakh, insya-Allah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati lagi saya kasihi saf pentadbiran Gubernur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Haja Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, dari keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih kepada Puan Amnira Suhana Imran. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Amran Ustaz. Amran, insya-Allah. Jadi saya yang semati Puan Rasmiati Mansur selaku pengurusi GNI, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat di seluruh sekalian, apa khabar? Mudah-mudahan semua sihat dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi pada malam ni kita nak sambung buat bicara kita berkenaan dengan kitab Fikir Barzakh. Fikirkan barzakh kita. Jadi hari ini kita sambung iaitu berkenaan dengan orang yang mengambil berat tentang pahala akan mencari kesempatan yang ada dengan memanfaatkan masa. Jadi maknanya bila dia memikirkan bahawasanya kehidupannya di alam barzakh, dia memikirkan apa kehidupan dia, bagaimana kehidupannya di alam barzakh, maka dia akan jadikan masa-masa dia itu masa yang paling berharga untuk dia mengumpulkan segala amal-amal solehnya supaya ia berterusan dalam keadaan yang membahagiakan dirinya di alam barzakh. Jadi orang ini dia dalam keadaan penuh dengan kebaikan. Cuba tengok. Ambillah teladan daripada kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam bersedekah, beliau tidak mendapat pulangan sebanyak yang diinfakkannya dan beliau tidak mengharapkan pulangan. Tu dia Abu Bakar As-Siddiq, dia kalau sedekah semua. Tu hebat. Dia tak ada simpan-simpan. Dia tak ada mengharap balasan, dia tak ada mengharap orang balas kepada dia. Dia tidak mengharapkan pulangan, bahkan dia tidak mendapat pulangan yang sebanyak mana yang diberikan. Dia tak harap orang balas dia. Kita kalau infak, kita harap mudah-mudahan orang sebutlah nama kita. Kita kata mudah-mudahan orang sebutlah jasa kita. Mudah-mudahan orang sebutlah kebaikan kita. Janganlah macam tu kan. Tak payahlah sebut, tak apalah Jadi Abu Bakar As-Siddiq hebat dia begitu. Apa yang dikejar oleh beliau ialah ganjaran syurga dan nikmat-nikmatnya di sana. Ini yang diharapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dia tak harap benda lain, dia harap syurga. Dia sedekah pun harap syurga, dia buat amal ibadah pun semua harap syurga. Dan dia akan mendapat nikmat-nikmat yang hebat di sana. Justru itulah beliau tidak kecewa apabila tidak mendapat pulangan di dunia kerana puas dan lega hartanya itu digunakan di jalan Allah
tiada sekelumit penyesalan pun di hatinya yang mulia. Tak ada pun sekelumit di dalam hatinya itu perasaan kecewa dan sebagainya, tak ada. Dia memang habis peruntukan untuk syurga Allah SWT. Ini hebat. Kita nak sampai tahap macam tu susah. Sebab tu orang kata apa? Dia kata macam mana? Sedekah tangan kanan, tangan kiri tak terasa. Macam mana? Macam apa istilah dia? Tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Bunyi tak sedap kan? Tangan kanan memberi, tangan kiri apa? Tangan kanan memberi, sorokkan tangan kiri. Tangan kanan memberi, sorokkan tangan kiri. Ya. Betul? Betul tak? Betul. Ya, betul lah. Ini memang orang lama ni. Maknanya, bila dia sedekah, tapi dia tak sorok. Bukan maksud sorok tangan kiri dia tu. Maksud sedekah tu sampai tak heran dah tangan kiri tu. Sampai tak heran dah apa-apa. Maknanya sedekah dia tu dia dah selalu melazimi sedekah tersebut. Sehingga dia tak terasa apa dah dengan sedekah dia tu. Tu maksud dia macam tu. Bukan maksud sedekah tangan kanan, tangan kiri sorok. Sorok. Kau tak sorok tangan kiri? Kiri sorok. Bukan macam tu. Maksudnya, dia tak heran lah. Bagi je. Apa dah bagi. Ini orang yang baik. Okey, terus. Inilah. Bahkan dia kata justru itulah beliau tidak kecewa apabila tidak mendapat pulangan di dunia kerana puas dan lega hartanya digunakan. Inilah yang perlu dirisaukan selaku umat Islam. Adakah perjalanan hidup sekarang ini akan menyelamatkan kita kelak? Tepuk dada, tanya iman. Tepuk dada semua. Tanya iman. Jadi tanya iman kita. Macam mana iman kita? Sampai tak tahap macam tu. Kalau tak sampai tahap macam tu, memang iman kita nipis. Iman kita nak beza dengan sahabat. Jauh beza. Ya Allah, malu kita kan. Sedangkan sahabat-sahabat tu dijamin syurga. Sedangkan kita belum pasti dijamin syurga. Sahabat-sahabat menyaksikan perbuatan Nabi, menyaksikan akhlak Nabi, menyaksikan segala apa yang dibuat oleh Rasulullah. Tetapi kita tak dapat melihat apa yang dibuat oleh Rasulullah. Kita hanya mendengar kisah-kisahnya daripada sahabat-sahabat Nabi, daripada Rasulullah. Kita hanya dapat mendengar daripada hadis-hadis Nabi saja. Itulah kita. Apabila difikirkan banyak perkara yang mengaitkan hidup dengan mati. Misalnya, matikan enjin dan lampu kenderaan. Jadi, bila dia kata apabila difikirkan banyak perkara yang mengaitkan hidup dengan mati. Dia kata di dunia ni kita ada hidup ni banyak perkara yang dikaitkan dengan mati. Betul tak? Betul. Contohnya, matikan enjin dan lampu kenderaan. Mati lagi. Jalan mati lagi. Kemudian mati akal dan banyak lagi perkataan mati yang digunakan seharian tanpa disedari. Cuma apabila melibatkan nyawa yang mati, barulah terasa panik kerana tidak ada atau kurang persiapan. Mati adalah suatu proses pertukaran alam yang semua manusia wajib lalui. Seperti yang diulang dari tadi, tujuan kita harus jelas. Hidup adalah untuk mati. Ringkas, tetapi itulah hakikatnya. Kita hidup ni untuk apa? Untuk mati. Hidup ni untuk mati. Sifir dia macam mana? Itu kita sebut sifir. Ingat tak sifir? Mati, hidup. Macam tu. Mati, hidup. Bukan mati hidup. Mati, hidup. Mati untuk hidup dan terus hidup. Itu macam tu. Bukan mati hidup. Mati hidup tu bewak. Mati hidup. Okey. Terus. Sedangkan hati ini akan hidup apabila sentiasa mengingati mati. Hati akan mati apabila selalu ingat hidup. Hati akan mati apabila selalu ingat hidup. Apabila hidup, semua perkara kita ingin miliki. Manakala apabila ingat mati, segala-galanya ingin diberi. Mati ini banyak kebaikannya. Dia kata kalau kita selalu hidup, hati kita akan mati, selalu ingat benda hidup. Hati kita akan mati. Contohnya apa? Kita hidup di dunia ni, kita ingat benda hidup, benda nak hidup. Benda nak hidup apa dia?
Ingat kereta, ingat motor, ingat rumah, ingat kasut, ingat baju, ingat sekop, ingat tudung, ingat anting-anting, ingat shadow, ingat lipai, semua ingat. Boleh macam-macam ingat. Tu semua benda-benda hidup lah tu. Maka hati dia akan mati sebab banyak tertumpu kepada benda-benda yang sedemikian. Lalu hati dia akan mati. Jadi tak ada apa lah. Bila hati mati habis kan. Macam tu. Bukan surat apa, bukan surat 11. Dah ada buku. Masya Allah, hebat. Siapa yang dah ada buku? Sila angkat tangan. Masya Allah, ramai dah. Bagus. Kemai. Moderator pun tak ada buku lagi Saya tengok dekat tab Ustaz. Oh, lagi kemai. Hebat pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey. Terus. Cuba fikirkan kenapa Islam boleh berkembang dengan begitu hebat. Antara sebabnya adalah peristiwa Perang Badar Kubra. Peperangan itu sebagai medium penyebaran agama Islam pada zaman Nabi SAW. Kematian para sahabat di medan perang tidak menjatuhkan Islam. Malahan Islam semakin berkembang dengan sebab pengorbanan mereka. Radhiyallahu anhum. Maknanya apa? Cuba tengok Perang Badar. Ramai tak meninggal? Ramai. Tetapi Islam tak mati. Islam makin berkembang. Sebab apa? Sebab pengorbanan mereka, sebab jasa mereka untuk nak bermati-matian untuk mati. Berbeza kalau kita tengok di Palestin, ada tentera yang berperang semata-mata untuk hidup, ada tentera yang berperang semata-mata untuk mati. Jadi siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih hebat? Sudah tentu askar yang berperang untuk mati lebih daripada askar yang berperang untuk hidup. Cuba tengok, kuat tak? Kuat. Sekarang dahsyat yang main-main. Macam-macam dah berlaku kat sana tu, ya Allah. Dah nampak dah apa dia, sinar di hujung gua. Sinar di hujung gua. Bermaksud akan nampak kejayaan dan kemenangan di pihak orang Islam. Walaupun ditentang dengan sangat hebat dari sudut pasukan-pasukan tentera bantuan daripada negara luar, namun Palestin tetap tenang dan tetap melawan dan tetap memberi tentangan yang hebat kepada mereka. Itu hebat. Okay. Sebab mereka ni heran apa? Dah syahid dah, heran apa? Syahid tunggu. Nikmat syurga tunggu. Lebih hebat daripada dunia yang mereka sedang alami. Runtuh bangunan, mati syahid. Peluru datang tanpa disedari, mati syahid. Heran apa? Jadi itu kemuliaan yang Allah jadikan kepada bumi Gaza. Okay. Tapi tak ada kat Malaysia. Malaysia tak ada. Malaysia pun Malaysia. Terjun Jabatan Pulau Pinang. Terjun Jabatan Pulau Pinang sebab bergaduh. Bergaduh pasangan cinta. Tahu tak cerita apa tu? Kehwah tu? Tahu tak? Seorang pegawai polis dengan makwa dia. Makwa tau. Cemburu sebab apa? Sebab couple dengan seorang berbangsa lain selain daripada Melayu. Yelah lah, tolak dua-dua sekali. Tolak dua-dua sekali. Apa nak cinta tolak. Dua-dua orang jatuh lemah dalam tu. Tapi diselamat oleh askar yang selamat. Masya Allah. Askar selamat tu. Askar tu tahu sakit apa? Selepas dia tolong orang tu, dia kena sengat obor-obor. Dia kena sengat obor-obor. Badan dia jadi miang, badan dia jadi gatal. Kesian dia. Dia Corporal Mazlan. Corporal Mazlan ni, dia ada satu kepakaran dia iaitu PTI. Physical Training Instructor. Dia jurulatih jasmani tentera darat. Maknanya dia memang ada kepakaran. Nak berenang, nak menyelam, semua dia ada. Jadi dengan kepakaran yang dia ada tu, maka dia guna pakai untuk selamatkan manusia yang tenggelam, yang lemas di lautan akibat
jatuh daripada jatuh kan. Padahal dia terjun kan. Jatuh daripada Jabatan Pulau Pinang pertama. Tapi dapat sanjungan lah. Kopral tu dapat nama. Tunggu masa ya. Silap-silap. Minggu depan dia pakai pangkat sarjan, insyaAllah. Minggu depan. Tunggu berita. Menteri puji, Panglima puji, Panglima Angkatan Tentera puji. Semua puji keberanian dia. Okey, itulah cerita. Sekian dimaklumkan. Para syuhada itu berperang memang untuk mati. Cuba tengok. Para syuhada itu memang berperang untuk mati. Bukan niat membunuh diri. Tetapi mereka mengharapkan hidup kembali di syurga Firdausi. Bila syuhada ini, mereka akan dibangkitkan di syurga Firdausi. Disebabkan dengan perang bermati-matian untuk meraih syahid di jalan Allah. Ada lagu nasyid kan dulu-dulu kan. Lalu waktu sekolah Arab. Kalau ingat Allahu Rabbuna, Allah, Allahu Ghayatuna, Allahu Akbar, Ar-Rasul Za'imuna, Allah, Ar-Rasul Za'imuna, Allahu Akbar, Al-Quranu Imamuna wa Dusturna. Kita ingat hujung dia tu. Al-mautu fi sabilillahi amalina. Ni kurang macam itulah. Jadi maknanya, mati syahid itu menjadi impian manusia. Mati syahid itu menjadi cita-cita manusia untuk mati syahid. Sebab apa? Bila mati syahid, dia akan hidup selama-lamanya di syurga Firdausi. Maka dia akan dapat nikmat itu dengan kekal selama-lamanya. Itu hebat. Manakala orang kafir berperang dengan niat tidak mau mati. Ni yang berlaku. So boleh-bolehnya mereka tidak mau mati kerana takutkan mati dan cintakan duniawi. Mereka takut untuk berpisah dengan dunia. Pandangan mereka disempitkan kepada dunia semata-mata. Disebabkan itulah mereka kalah kerana berhadapan dengan orang Islam yang cintakan akhirat dan tidak takut mati. Kalah lah. Sebab mereka hanya fokus kepada apa? Kepada duniawi. Tak fokus kepada ukhrawi. Mana nak fokus ukhrawi? Tak percaya. Tak percaya pada akhirat. Nak fokus apa? Dah tak percaya. Jadi itu kerugian mereka yang mereka alami. Okay. Orang yang cintakan dunia seringkali ingin mempamerkan kehebatan dirinya, sedangkan sebenarnya dia sedang menutupi kejatuhan jauh di sudut hati. Contohnya orang yang bekerja siang dan malam mencari duit kerana dia takut miskin. Dia mahu menyembunyikan ketakutan itu. Bertentangan pula halnya dengan orang yang beriman. Pandangannya terarah kepada pahala dan hari akhirat. Apabila mati selalu ada dalam fikirannya, maka hilanglah ketakutannya. Orang yang berjaya ialah orang yang tidak takut mati dan tidak takut miskin. Dia cuma takutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni kan, kadang-kadang perasan ataupun tak perasan manusia tu, Allah dah bagi signal. Faham tak? Allah bagi satu alam. Allah bagi satu peringatan kepada kita. Dia ada peringatan-peringatan yang kita tak sangka-sangka. Contohnya, kalau seseorang tu nak mati, Allah ada bagi satu amaran kepada kita. Untuk ingatkan kita. Contohnya apa? Apa dia? Allah bagi hin. Bagi hin kat kita. Cuma kita tak perasan ni, kata Allah, aku demam ni, makan ubat. Demam tu adalah satu amaran Allah kepada kita, tanda-tanda orang nak mati tau. Demam tu. Baca dalam kitab Rahsia Kematian Alam Akhirat dan Kiamat. Tanda-tanda alamat orang nak mati, didatangkan demam. Demam tu. Sebab tu kalau demam, perbanyakkan istighfar dan perbanyakkan taubat kepada Allah SWT. Tadi saya ada khutbah di Surau Seri Kembangan. Lepas habis khutbah, selesai semayang Jumaat, ada seorang pakcik. Pakcik ni dia lain macam sikit. Dia datang solat Jumaat, dia pakai tengkolok. Dia pakai tengkolok, lepas tu dia pakai baju Melayu, dia pakai seluar, selai.
Dia masuklah semayang semua pakat tengok dia, ya Allah, saya naik atas khutbah atas mimbar tu, saya tengok dia masuk, apa hal dia ni, main keturunan mana ni, Majapahit ke, Rajapahit ke, apa pahit apa jadi ni. Main dengan pakaian perwatakan dia macam ni. Dia nak abang kata dia pendekar ke apa kan. Saya pun cakap lah nanti saya tu, saya gelak seorang-seorang atas mimbar tu, tengok dia gelak. Kalau kita tak boleh tengok muka ni, aku gelak lagi, mati aku khutbah ni lagi. Jadi saya pun diam, habis semayang Jumaat, saya duduk dalam bilik imam, duduk relax, nak tidur sekejap 10 minit. Dia datang, dia kata pintu, Assalamualaikum, saya nak jumpa dengan imam tadi, boleh? Saya kata, Ustaz, jom kita tangkap gambar Ustaz, saya nak tangkap gambar Ustaz, boleh? Boleh. Saya kata, Pakcik main daripada mana? Dia kata, saya main daripada Kuantan. Ui, faham yuk, faham ui. Boh, paling boh. Faham, orang faham. Lepas tu, saya kata, Pakcik nama apa? Nama saya Mahmud. Pakcik umur berapa? Dia kata 80 lebih. Berapa? No. Dia kata, saya tak nak bagi tahu. Dia tak nak bagi tahu umur dia, tapi 80 lebih lah. Dia nak tangkap gambar saya. Saya pun tangkap gambar sebelah dia macam tu. Dia kata, Ustaz, buat mini love. Mini love, dia ajar saya buat mini love. Alamak, Pakcik ni memang up to date lah. Up to date. Rupa-rupanya dia kata apa? Ustaz, untuk pengetahuan Ustaz, saya pergi mana-mana tempat, kalau saya semayang, saya suka tangkap gambar dengan Ustaz-Ustaz. Sebab apa Pakcik? Sebab supaya saya kenal dia, nanti saya ada saksi dan hujah di hadapan Allah bahawasanya saya hidup bersama-sama dengan orang yang saya kenal itu ialah orang-orang yang soleh. La ilaha illallah. Saya kata hebatnya Pakcik ni. Saya kata mana lagi? Mata dah Ustaz, saya tengok gambar orang. Saya nak tengok gambar-gambar. Saya buat folder Ustaz. Imam mana Ustaz ni nama apa, semua dalam folder handphone saya. Masya Allah. Umur 80-an. Tetapi sibuk nak buat kebaikan. Sibuk nak menyebarkan kebaikan. Sibuk bergelut untuk nak melakukan ketaatan kepada Allah. Orang yang cantik akhlak. Nabi kata apa? Nabi kata, ahsanukum atwaran a'maran, ahsanukum akhlaqan wa amalan. Nabi kata apa? Sebaik-baik di kalangan kamu orang yang panjang umurnya, dalam masa yang sama cantik amalnya. Ini orang paling baik. Saya dengar-dengar macam tu, dia kata, Pakcik main rumah siapa? Dia kata, saya main rumah anak saya. Okey. Anak Pakcik siapa? Dia kata, anak Pakcik duduk rumah kawasan tu. Oh, saya tak tahu. Saya bukan orang sini. Oh, Ustaz kau orang sini? Saya orang PJ, Pakcik. Oh, iya ke orang PJ? Orang PJ, saya cakap orang PJ, Saya bukan orang Penang, orang PJ. Dia pun kata, oh, orang PJ. Tapi Ustaz cakap slang macam utara. Saya orang utara. Ustaz mana satu? PJ ke Penang? Saya dua-dua, Pakcik. Saya dua-dua, Pakcik. Penang pun saya, PJ pun saya, Pakcik. Oh, iya ke? Okey. Jadi dia tangkap gambar banyak position dalam bilik imam, lepas tu dekat mimbar, lepas tu dekat tengah-tengah. Banyak pula lah dia tangkap gambar, ya Allah. Jadi layan je lah, kita anggap dia macam pakcik-pakcik. Tapi dia orang baik. Orang baik InsyaAllah. Allahu Akbar. Kemudian dia kata di sini, bertentangan pula halnya dengan orang yang beriman. Pandangannya terarah kepada pahala dan hari akhirat. Apabila mati selalu ada dalam fikiran, maka hilanglah ketakutan. Orang yang berjaya ialah orang yang tidak takut mati dan tidak takut miskin. Dia cuma takutkan Allah semata-mata. Ini orang yang paling bijak. Orang yang paling apa? Orang yang paling berjaya, iaitu tak takut mati dan tak takut miskin. Dia cuma takutkan Allah sahaja. Macam tu. Cuba dengar Jibril alaihissalam kata apa kat Rasulullah. Jibril kata apa? Ya Rasulullah, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Jibril kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kau hiduplah ikut suka kau nak hidup macam mana. Tetapi kau kena ingat, kau akan mati satu hari nanti. Wahai Rasulullah, kau nak sayang siapa, kau nak cinta siapa, ikut suka kau lah wahai Rasulullah. Tetapi kau kena ingat,
kau akan berpisah dengan dia satu hari nanti. Wahai Rasulullah, kau nak buat apa pun, amalan apa pun di dunia ni buatlah. Tapi kau kena ingat, semua amalan itu akan dibalasi. Itu disebut oleh Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun terkena dengan apa yang diwasiatkan oleh Jibril alaihissalam itu kepada Rasulullah dan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, jika dijadikan mati ini sebagai inspirasi, sebenarnya ia akan membangkitkan semangat. Betul tak? Kalau kita jadikan mati ini sebagai inspirasi, ianya akan membangkitkan semangat. Betul tak? Betul. Cuba semayang isyak tadi. Kita semayang isyak tadi, kita anggap kita kata mungkin ini isyak aku yang terakhir. Agak-agak kita macam mana? Semayang gila. Allah Akbar. Boy, jaga dia tu. Sebab apa mayang macam tu, Pakcik? Pakcik takut makcik mati dah, Ustaz. Pakcik takut ni. Sebab apa? Sebab dia letakkan mati tu. Cuba fikir pula. Kalau Allah jadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Agak-agak buat apa? Dia pesta habis, dia keluar habis duit EPF dia. Semua dia belanja habis orang yang nak berbuka puasa. Maknanya, bila kita meletakkan mati itu, ianya akan menjadi inspirasi dan memotivasikan kita ke arah yang terbaik dan cemerlang. Kan? Cuba tengok anak-anak kita nak ambil SPM. Hari nak dekat exam macam mana? Apa jadi kat dia? Lagi kuat study. Cuba tengok. Cuba bila KPM kata, SPM tangguh ya, hujung tahun. Lerang simpan habis buku semua. Dia akan simpan habis buku. Sebab apa? Sebab tangguh. Tetapi mereka tahu SPM dah dekat. Hujung bulan ni, SPM dah jalan. Jadi, apa jadi kat dia orang? Setengah study. Ada yang gerak gempur SPM. Ada yang study smart and study hard, macam-macam. Ada yang gempur kilat SPM, macam-macam macam-macam gempur dia orang. Hebat. Jadi sebab apa? Sebab tahu dah exam bila. Cuba kita tahu bila kita nak mati. Tak tahu kan? Semua tak tahu kan? Tak tahu. Ni pun tak tahu. Semua tak tahu. Bila kita tak tahu mati, tapi ada, tapi dekat. Tapi dirahsiakan Allah SWT kepada kita sekalian. Cuba kalau tahu macam Makcik Hasni tak nak pergi pasar malam ke? Sorry Ustaz, kita tak nak pergi semalam, besok makcik dah mati. Makcik dah mati. Makcik tahu mati ya. Oh ya ke? Majah tak nak pergi pasar malam ke besok Majah? Makcik Majah. Tak nak Ustaz, makcik Majah 2 jam lagi makcik meninggal Ustaz. Ya ke? Allah Majah minta maaf. Kalau tahu kan? Kalau tahu. Tapi kita dirahsiakan benda-benda ni. Dirahsiakan. Tapi Ustaz, banduan terakhir tahu bila nak mati. Untung Ustaz kan? Banduan tu pun Allah yang izinkan mati. Kalau dia kena ikat tu tak mati. Ada tak banduan tak mati? Ada. Tapi tanya orang yang hukuman kat penjara tu. Ada tak cik? Bila gantung orang tu tak mati? Dia kata ada. Gantung-gantung tak mati. Apa dia gantung-gantung tak mati? Apa? Gantung-gantung tak mati. Apa dia? Teka-teki Ustaz. Tak, bukan teka-teki. Orang lah. Orang yang bersalah tu. Tapi dia tak mati. Tak tahu pula. Ada orang yang tak mati. Maknanya nak bagi tahu mati ni kerja Allah. Memang hukuman tu manusia. Tetapi yang mati, yang hidup itu adalah kerja Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah lah yang menjadikan mati dan hidup. Bukan manusia yang mematikan hidup. Tetapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Kemudian disebut di sini sifat kedermawanan yang dianjurkan dalam Islam tidak membuatkan umatnya pada papa kedana dan hidup merempat. Malah Islam semakin berkembang maju disebabkan banyak memberi, ramai yang mendapat manfaat lalu membesarkan legasi. Itu. Banyak memberi,
maka manfaat pun akan pulang pada kita balik. Macam tu. Kita bagi ke orang, nanti benda tu akan lantun balik kena kita. Bagi orang satu, kita dapat 2, dapat 3, dapat 4, dapat 5, dapat 7, dapat 70 macam-macam. Jadi banyak-banyaklah memberi. Tetapi bagi orang yang memikirkan hidup semata-mata, tidak akan tamak. Dia akan tamak mengambil semua benda termasuk hak orang lain sehingga memudaratkan orang lain. Dia hanya memikirkan dirinya sahaja. Ni orang tamak. Orang tamak ni jangan jadi. Lazimi perkataan mati dan muhasabah diri. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Shaddad bin Aus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Yang ini saya selalu sebut dalam siri-siri kuliah kita, iaitu orang yang paling cerdik siapa? Orang yang banyak, orang yang bijak menghisap dan mengkoreksi dirinya, memuhasabah dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah SWT. Banyak berangan tak habis-habis. Dia masuk dalam bilik, dalam tandas, dia jadi apa? Dia jadi apa? Dia jadi berangan, dia jadi khayal kan. Dia duduk seorang-seorang, dia berangan. Dia duduk seorang-seorang dalam tandas, dia berangan. Semua berangan. Menaik kereta seorang-seorang pun berangan. Berangan tak habis-habis. Berangan tu memang percuma kan. Tetapi apa? Tetapi jangan sampai jadi manusia yang lalai. Benar kita banyak dosa dan boleh jadi disebabkan dosa itu membuatkan kita takut mati. Segeralah bertaubat. Kita tahu bahawasanya Allah SWT itu Maha Pengampun. Jadi perihal dosa ini tidak patut dijadikan isu. Jika ada kesilapan sesama manusia, minta maaf pada mereka. Dan kita juga memaafkanlah semua orang. Orang selalu berkata, jika mahukan harta yang banyak, harus menyimpan. Sebaliknya, Islam mengatakan, jika ingin kaya, harus banyak memberi. Islam kata apa? Islam kata, kalau nak banyak harta, kena banyak memberi. Islam kata. Tetapi kita kata apa? Kita kata kalau nak mahukan harta yang banyak, kena banyak menyimpan. Itu kita kata. Islam tak kata macam tu. Kita yang kata yang macam tu. Jadi, siapa yang berkata-kata? Jadi, jadilah kita ikut landasan Islam kita semua. Banyak memberi, banyaklah harta. Banyak menyimpan, jadilah orang yang dalam keadaan penuh dengan kebakhilan dan sebagainya. Kemudian, jika mahu hidup kita hidup, harus banyakkan mengingati mati. Kalau banyak ingat hidup, maka matilah hidup. Beruntunglah manusia yang dididik dengan mengingati mati, justru hiduplah kehidupannya. Macam tu. Itu kata-kata akhir kan. Kata-kata akhir daripada pengarang kitab ni di tajuk yang pertama. Okey. Boleh faham tak semua ni? Faham. Mak Jah faham, Mak Jah. Tidur apa? Siapa yang ada buku? Masya Allah, hebatlah ramai ada buku. Puan N pun ada buku dah. Faham, Masya Allah. Okay, so habis. Dah Ustaz, dah beli dah. Beli dah sampai? Dah. Mantap. So kita baca buku ni banyak menyentuh hati yang salah. Cerita mati pun dah takut lah kan. Dia banyak memotivasikan diri kita sebagai orang yang hidup di dunia ni supaya menginsafi segala kesalahan kita. Koreksi diri. Kena ada koreksi diri. Kan? Okey, itu tazkirah yang pertama. Okey, kita buka soalan kot. Tak nak terus tazkirah yang kedua. Tazkirah yang kedua ni tajuk dia lagi pergi panjang lah, tak syok lah cerita. Yang ni kita tunggu minggu hadapan. Okey, ada soalan tak?
Silakan jemaah. Ada soalan? Ni buku dia ni. Ada orang tanya buku mana. Ni buku ni. Buku dia ni cantik kalau dia. Dia tulis apa? Bonus. 5 titipan nasihat para pendakwah. Ada soalan? Ustaz, kenapa Ustaz pilih buku ni Ustaz? Sebab apa pilih buku ni? Sebab nak jadi orang yang bijak. Seperti mana Nabi kata, Al-Kaisu mandana nafsu amila lima ba'dan. Supaya kita banyak masukkan benda-benda yang mengingatkan kita akan kematian. Saya suka benda-benda mati, saya suka. Supaya kita berfikir. Supaya kita tak lalai. Supaya kita takut. Jadi saya pilihlah buku tu. Supaya kita sentiasa takut. Bila dengar tu, rasa risau, rasa takut, rasa nak buat persiapan, rasa nak bersedia, rasa nak beramal, rasa tak nak tangguh, nak buat baik. Macam tu lah. Sebab tu saya pilih buku tu. Lain soalan seterusnya. Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Dengar tak? Dengar ha. Ustaz, saya nak tanya boleh? Tanya Saya apa? nak tanya, kalau kita sembahyang witir, yang mana lebih afdal? Lepas sembahyang Isyak ataupun lepas sembahyang tahajud nanti? Yang kita sembahyang Isyak tu, kita takut kita tak bangun dah. Tu kita sembahyang Isyak, lepas sembahyang Isyak. Macam mana Ustaz? Boleh ke? Terima kasih Ustaz. Boleh, sama. Jawapannya dua-dua boleh. Nak sembahyang selepas Isyak boleh, nak sembahyang selepas tahajud boleh. Tetapi ada jaminan ke kita boleh bangun balik selepas tidur? Selepas tidur, kita boleh bangun balik ke? Kalau Allah dah matikan kita sebelum kita bangun tidur, macam. Jadi sebelum nak jadi macam tu, lebih baik selepas Isyak, terus saja buat witir, selamat kita. Kan? Macam tu. Okay, itu jawapan dia. Terima kasih Ustaz. Sembahyang witir 1 ke 3? 3 boleh, 1 boleh Ustaz. Terima kasih. Okey, bagus. Lain soalan yang seterusnya. Tak ada? Masya Tak ada Ustaz. Kena pindah tajuk. Macam mana? Dengan mati semua orang tak nak tanya dah, takut. Tak nak tanya. Takut lagi malaikat muka nangkir tanya dia. Mati dia semua mati, tak berani dah nak tanya. Ada orang tanya saya baru ni. Ada orang tanya saya baru ni. Dia kata, Ustaz, baru ni ada orang mati mengejut. Mati mengejut tu, dia tengah buat kereta mati. Buat kereta, Allah ambil nyawa dia, mati mengejut. Jadi orang tanya saya, Ustaz ada tak doa? Yang ni saya selalu ajar dah, saya selalu baca dah kot. Doa untuk mengelak daripada mati mengejut. Doa untuk mengelak daripada mati mengejut. Siapa ingat doa ni? Saja test. Siapa ingat doa ni? Nak tengok, dia ingat dah, dia dah amal ke tak tu. Maknanya dia tak kisah. Baca sikit depan Ustaz. Maknanya dia tak kisah. Mati mengejut kenapa? Kalau dia tak amal. Allahumma la. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. فاغفر للأوصاف والمهاجرة نحن الذي bukan doa tu, itu doa lain, itu doa pejuang. Doa dia macam mana? Allahumma la ta'khudhni ala ghirrah. Itu doa tu. Allahumma la ta'khudhni ala ghirrah. Wahai Allah, jangan kau hentak nyawaku dalam keadaan mengejutkan aku. Tengah makan mati, tengah apa?
tengah duk ceramah mati. Tengah naik motor mati. Tengah panjat pokok mati. Itu bahaya tu. Tu semua benda-benda yang dangerous. So janganlah jadi macam tu kematian kita. Kita minta ke Allah elok-elok, mati husnul khatimah. Baru lepas bagi salam. Doa elok-elok. InsyaAllah. Tu cerita dia. Ulang sekali Ustaz. Tak ada tulis. Allahumma la Allahumma la ta'khuzni Tak huzni. ala ghirrah. Wahai Kalau ramai Allah, tak ala ghirrah. Ghairah. Kalau ramai, Allahumma la ta'khuzna. Oh. Kalau ramai ya. Ta'khuzna ala ghirrah. Allahumma la ta'khuzna ala ghairah. Masya Allah, ni hebat Puan M. Ni nak baca berapa kali Ustaz? Baca je. Baca sekali je. Okey, insyaAllah. Amalkan setiap solat bacaan tu. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Amal. Soalan yang seterusnya. silakan Puan Salmiah angkat tangan ke terangkat tangan. Dia bukan angkat tangan, dia tekan. Puan Tuan ada lagi yang Siti Fatimah Sila, apa ke dia? siapa yang angkat tangan ni? Ke? Ya, Macam mana? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nak tanya Ustaz. Sila. Kalau mati mengejut tapi contoh dalam keadaan sujud, dia mengejut. Meninggalnya tu. Kira macam mana tu? Itu bukan mengejutkan dia, itu mengejutkan kita. Kira baguslah tu ya? Baguslah, mati dan sujud. Itu mengejutkan kita, bukan mengejutkan dia. Dia aman, dia bahagia. Alhamdulillah. Itu Kita jelas yang Ustaz. kejut. Kita terkejut. Terima kasih Ustaz. Sama, baik. Waalaikumsalam Ustaz. Salam. Macam nak tanya Ustaz, ini pasal ambil uduk ni. Ya. Ambil uduk, Okay. biasanya kita dah jadi kebiasaan basuh tengkuk tu mengelakkan jauh api neraka. Macam mana tu Ustaz? Mohon pencerahan. Betul lah. Imam Kita Syafi'i belajar. ajar macam tu. Imam Syafi'i ajar kita. Bila basuh, mula-mula basuh muka, lepas tu tangan, lepas tu kepala, lepas tu lebihkan sampai ke tengkuk. Sebab ini tempat mengekang. Tahu kekang. Ini tengkuk ni tempat kekang api neraka. Jadi bila kita basuh kat situ, maka kita tidak akan disambar api neraka ke tengkuk kita. Itu baiknya. Jadi itu adalah amalan yang disukai oleh baginda Nabi SAW. Maka buatlah kita. Okey. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, nak tanya yang basuh tengkuk tu selepas kaki ke waktu selepas ambil semayang yang bila tu? Ambil semayang waktu kita ambil air semayang. Bila dah selesai ke? Bukan bila dah selesai. Kalau bila dah selesai, dia tak jadi tertib. Tertib tu ikut pada tempatnya. Yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan. Contohnya, mula-mula kita basuh muka, lepas tu kita basuh tangan, lepas tu kita basuh kepala. Yes, waktu tu kita basuh ke tengkuk kita. Kalau kita basuh kaki, lepas tu bawa basuh tengkuk, dia jadi tak tertib. Dia jadi apa? Dia jadi lock-lock. Oh, yang selepas kepala tu. Okey, faham. Macam tu. Tahu tak lolak. Nak tanya lagi Ustaz. Ya. Yang setengah orang tu dia ada basuh tengkuk tu selepas telinga. Lepas telinga dia basuh tengkuk. Betul. Kita Betul kali sebenarnya. lagi. Dia tak basuh tengkuk tu masa basuh kepala tu, tapi dia
basuh tengkuk, lepas basuh telinga. Dia Mana kena, satu? dia kena basuh sewaktu dia basuh kepala. Oh, bukan lepas basuh telinga tu. Nanti kalau dia basuh telinga, dia jadi tak tertib. Ya, Wow, tapi wow. Ustaz, mana 12 tangan tu? Dia tarik ni. Ustaz? Tangan, sini letak. Dia ada. Okey. Nak lebih bagus, basuh satu kepala. Lagi bagus. Okey. Saya buat macam tu lah. Cuba macam tu. Kalau basuh satu kepala makcik tak nyanyuk sampai mati. InsyaAllah. Alhamdulillah. Biasa buat macam tu sebab tuan guru ajar macam tu. Kalau nak bagus lagi, makcik selam dalam kolam masjid tu. Selamat tu. Biar betul Ustaz, takkan selam terus. Dah lah gurau ya tuan tu. Lagi ada orang selam terus lagi. Dia kata betul. Janganlah selam. Janganlah selam. Haji pun Jangan selam. Esok orang pergi tanya Ustaz lain pula. Jelas. Betul kan kena selam. Janganlah selam. Selam kolam siap silat lagi dalam kolam tu. Ya Allah, apa lah. Kita bangun. Orang yang betul ni buat sungguh. Jangan buat sungguh, buat main-main tak apa. Apa tau? Abang kata Ustaz Naim ajar kena selam dalam kolam. Sudah. Bagi tahu Ustaz Naim lah. Saja nama dia. Kita abang kadang dengar sampai habis. Jangan dengar separuh video tu. Dengar sampai habis. Rakaman tu sejam. Dengar sampai habis. Jangan dengar separuh. Okey. Wow. Ada soalan seterusnya, soalan yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz. awan. Ya. Ustaz, arwah Ustaz Sandi Al-Hafiz, dia bagi tahu kan kalau kita nak mengelakkan daripada meninggal mengejut, setiap kali selepas solat subuh dan solat maghrib, baca surah 3. Surah apa? 3 surah akhir, 3 ayat. Akhir surah Al-Baqarah. Baqarah. Lillahi pisama tu kan. Betul. Tak mengelakkan mati mengejut dia tu. Boleh. Betul. Betul ya? Betul. Terima kasih Ustaz. Sama. Tu antara juga amalan dia. Selain yang saya sebut tadi, itu doa. Itu bukan, yang tu doa. Yang amalan 3 ayat hujung surah Al-Baqarah. Betul. Okay, Ustaz, soalan Salmiah tu nak tanya kan? Tu angkat tangan siapa tu? Salmiah Ali. Apa tu? Salmiah Puan banyak yang angkat tangan tadi. Sebabnya Ustaz tanya dia beli kitab ke tak. Rasanya salah seorang yang angkat tangan sebab beli kitab kot. Ke tadi dia tanya dah. Puan Salmiah nak tanya ke? Ataupun dia Ustaz, ter. Tel apa? Terangkat tangan. Tertekan. Bukan terangkat tangan. Assalamualaikum Ustaz. Tertekan tu dia. Kesalam Puan Zaliha, ya. Ya, dah terlewat lah Ustaz. Bukan terlupa. Lekor kat dapur dah Dah lambat dah Buat apa kat dapur, masak apa malam-malam? Anak balik kan. Siap lah besok nak buat nasi goreng ke. Jadi dah jadi lupa dah. Cari-cari tak jumpa tadi. Lepas baru ni dah jumpa. Aduh, Besok masak nasi apa besok? Nasi goreng, sarapan pagi siap lah barang dia kan. Dah siap dah barang dia? Dah, masak dah terlewat dengan Ustaz ni Gugilah saya Ustaz. Apa, boleh rewind balik. Ada rakaman. Ada Ada Puan. Ada. Siap awal malam mesti sedap nasi goreng tu. Buat Sedap. malam, buat siang, buat pagi besok. Nasi tu denek embun. Lepas tu masak. Sedap.
Nasi ada goreng ikan bilis. Mana? Nasi tu pula dia dah embun kan. Lepas tu makan orang jadi tembun. Bukan, besok pagi masak. Ustaz siap barang. Okey. Ah, Okay. rugilah Itulah Ustaz. mak-mak kan. Mak-mak tu macam tu lah. Ya Allah, hebat je kan. Sayang kat anak. Ustaz, Ha? Ustaz, mengenai daun mengenai kulit kayu manis tu, Ha. ada yang katanya ambil 2 ketul kulit kayu manis tu rendam malam dengan air suam. Pagi esok minum dan mengelakkan sakit pinggang. Betul Ustaz? Itu perubatan mana tu? Penyakit buah pinggang, tak tahu dah saya tengok dalam TikTok. Cuba buatlah makcik. Saya pun tak tahu tu. Makcik cuba buat. Kalau makcik jadi, Tak makcik pernah beritahu. Tak pernah buat, tapi setiap kali masak memang semua bubuh kulit kayu manis. Apa-apa masakan dia kira. Tapi saya cakap lah sahabat, janganlah buat apa nak dia berkenakan hati. Tak salah saya lah gitu kan. Ada saudara meninggal lah gitu. Dia hamalan tu bertahun-tahun dia rendam minum. Itu kena sakit macam tas kuning ke sakit hati meninggal baru 50. Ya ke? Tapi bukanlah mungkin ambil sebab itu kan. Tapi kalau boleh terusahlah amalan tu. Sesekali tak. Doktor pun dah cakap. Doktor pun beritahu kat saya. Jangan makan jenis herba-herba tu. Kalau sesekali tak apa. Kau seminggu sekali, kau 2 minggu sekali boleh. Janganlah. Tak sempat dia nak pergi haji. Tapi murah dapat pergilah kan. Cuba masak nasi lemuning ke. Lemuning kan sedap. Nasi tu menghilangkan angin. Tak pernah dengar pun nasi lemuning tu. Tak pernah dengar. Saya dengar selalu. Den dah kobar. Pandai Ustaz cakap pakai daun lemuning. Saya dekat Tampin. Dekat Nogol. Ustaz nak tanya Ustaz, satu. soalan last Ustaz. Boleh? Tadi nak tanya dengan Ustaz Wan tak bagilah. dapat. Haru. Jadi Ni, haru. kalau tengah kita dengar ceramah macam ni kuliah ni kan. Lepas tu kita selawat aja Ustaz. Boleh ke Ustaz? Macam mana? Ceramah ni kita buka lah macam ni kan. Lepas tu kita pegang tasbih selawat aja Ustaz. Boleh ke Ustaz? Boleh. Boleh ya? Sambil dengan ceramah sambil selawat boleh. Ingatkan Allah supaya kita tak lalai. Ada kawan saya cakap pula tak boleh. Dia kata kalau dah satu ialah dengar je ceramah tu dia cakap. Yang tu kalau secara fizikal. Fizikal dia lebih pada adab. Guru tengok kita, tengok dia duduk tengok kita duduk mengut-mengut mulut. Yang tu kurang adab. Macam ni bolehlah macam ni ya. Macam ni okeylah sambil dengar sambil Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh lah. Kan? Yang ni kan kita dah abang ni tolong tutup mic semua ya, jaga adab apa semua. Okey. Jadi semua tutuplah mic. So buatlah harus masing. Subhanallah. Ataupun Subhanallah Maha suci Allah. Nyanyi kan semua kan. So boleh lah. Itu dah panjang lah Ustaz. Tak fokus lah Ustaz cakap. Kalau setakat selawat tu, la ilaha illallah tu kau rasa. Boleh lah. Betul lah. Betul. Kau dah sampai menyanyi tu, yang mana satu pula nak dengar. Betul. Dengar lelok, dia nak kobar ni. Ustaz. Saya memang anak Negeri 9. Mak orang Melaka. Saya dilahirkan Negeri 9. NIM 9 lah. NIM 9. Mak orang Melakau. Melaka. Masya Allah. Dan Melakau mana? Melaka dulu Payung Rumput. Lepas tu pindah dekat Melekik. Melekik. Tahu. Okey. Baik. Terima kasih. Sama Ustaz. Okey. Jom. Habis. Okay. Soalan last. Saya nak tanya. Apa dia? Soalan tepuk emas. Ustaz, okey. Betul tak malaikat maut tu mengunjungi manusia 70 kali sehari? Saya terfikir. Saya terfikir macam ni Ustaz. Malaikat maut tu satu kan Ustaz? Tapi macam mana dia nak mengunjungi kita manusia yang ramai 70 kali sehari? Tak capai akal ni. Tak sampai akal. Allah.
Tahu tak macam mana dia boleh tengok kita? Kita manusia ramai-ramai ni, daripada lutut kiri dengan lutut kanan dia, itu saja kita. Kita berada di bawah lutut dia kiri dan kanan dia saja. Itulah kita. So tak jadi masalah pun. Kalau dia nak tengok kita sehari 70 kali ke, 60 kali ke, dia nak tengok kita buat apa ke, dia memang sentiasa tengok kita. Kita yang tak tengok dia. Dia selalu ingat kita. Kita yang lupa dia. Dia selalu tahu kita buat apa. Kita yang lupa dia sedang buat apa pada kita. Macam mana dia nak ambil nyawa kita? Bila dia arash Allah SWT gugur daun daripada pokok arash Allah Ta'ala tersebut, di dalam pokok daun tersebut, di dalam daun tersebut ada nama-nama kita. Bila gugur saja malaikat tu ambil nama. Oh, sekian-sekian tempat, nama sekian-sekian. Pergi ambil nama. Matikan dia. Tu pun bila dia nak rentap nyawa tu, dengan izin Allah. Allah lah yang mencabut nyawa kita hakikatnya. Wallah ta'ala. Besarlah kiranya malaikat tu Ustaz ya. Besarlah sangat. Ya Allah, setakat kita seorang. Ustaz dia ambil nyawa kita dekat Malaysia ni, yang dekat Lubnan tu macam mana? Yang dekat Palestin tu dia ambil nyawa macam mana? Tak payahlah fikir macam tu. Dia besar. Dengan kita ni sangat-sangat kecil. Apalah sangat. So dia boleh. Macam semut je kot pada dia kan? Dan semut. Cuba makcik tengok semut datang ke rumah makcik. Makcik berdiri kat situ. Apa jadi kat semut tu? Semua lari habis kiblat dia. Habis lari, habis merata. Semua tu lari sebab makcik halang jalan dia. Kan? Lain kali makcik pijak dia. Pijak mati habis semua. Semua mati. Jadi makcik, sebelum semut tu datang, dia nak panggil bapak semut tu datang, lebih baik makcik lari, makcik masuk dalam bilik cepat-cepat, makcik reset dia. Faham? Jadi selamat makcik. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya satu lagi Ustaz. Apa dia? Ni dah nak kat bulan puasa ni, bulan Ramadan Ustaz. Betul? Orang kata Lailatul Qadar tu, dan Lailatul Qadar tu kat Mekah, time dia tak sama dengan Malaysia. Di mana-mana pun macam mana tu Ustaz, nak ada Lailatul Qadar malam tu. Itu yang saya fikirlah tu. Okey, bagus. Soalan yang paling bijak, soalan yang paling terbaik. Masya Allah. Kan orang kata malam Lailatul Qadar malam 27, Malaysia bila, sana bila. Kenapa macam tu? Pernah ditanya kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, bagaimana status diri engkau di dalam malam Lailatul Qadar? Imam Malik kata apa? Aku jadikan sepanjang malam di setiap malam dalam bulan Ramadan itu malam Lailatul Qadar, supaya aku tidak membimbanginya dalam hidup aku, sama ada aku dapat ataupun tak dapat. Yang pastinya aku jadikan setiap malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Itulah yang menyelamatkan aku dan mententeramkan dadaku. Masya-Allah. Sebenarnya apa? Kalau situ Lailatul Qadar, kita pun tak tahu Lailatul Qadar tu Allah rahsiakan. Allah rahsiakan. Boleh jadi malam pertama. Malam pertama tu adalah Lailatul Qadar. Boleh jadi ya. Tetapi kita selalu dengar malam Lailatul Qadar ni Nabi kata taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir. Nabi kata berlumba-lumbalah mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir. Betul dia kata macam tu, tetapi kena fikir pula. Betul ke 10 malam yang terakhir tu? Sebab Quran turun 17 Ramadan. Itu hujahnya. So maknanya malam pertama tu buatlah seperti mana malam Lailatul Qadar sampai habis Ramadan. Semayang sama macam malam pertama. InsyaAllah dapatlah kita. Okay, mudah-mudahan begitu. Wallahu ta'ala. Dah cukup. Jom baca surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا ستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا من يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wahai Allah ya Tuhan kami, persaksikanlah pertemuan kami pada malam ini. Anugerahkan kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami. Bahkan dikurniakan kepada kami keampunan-Mu, keredaanmu, kasih sayang-Mu yang tiada bertepian kepada kami sekalian di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, anak-anak kami yang sedang menduduki SPM pada tahun ini, wahai Allah. Hendaknya Engkau mempermudahkan urusan mereka, wahai Allah. Kuatkanlah fizikal dan mental mereka, wahai Allah.
kuatkanlah usaha mereka, wahai Allah, agar boleh semua subjek yang diambil mendapat A dalam semua subjek yang diambil oleh mereka, wahai Allah. Wahai Tuhan kami, percantikkanlah akhlak kami, jadikanlah kami suami isteri yang soleh dan solehah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti. Rezekikan kami juga, wahai Allah, agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyarmu nanti, wahai Allah. Rabbana atina fil hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.